Jadi Imam Ghazali minal fuqaha. Lalu kita kenal kitab Ihya Ulumuddin, kitab Ayyuhal Walad, kitab apa lagi, Minhajul Abidin. Ada kitab-kitab tasawuf. Dia juga seorang faqih. Tu ada lagi lah dikatakan daripada wajiz ni diringkaskan pula oleh Imam Rafi'i, dinamakan kitab dia Al-Muharrar. Lepas tu Imam Muharrar, daripada Muharrar Imam Nawawi ringkaskan jadi Minhaj, Minhajul Talibin, Minhajul Talibin. Tapi ada yang kata Muharrar ni bukan ringkasan daripada wajiz. Muharrar ni kitab mustaqil, bukan yang ringkasan daripada Al-Wajiz. Jadi inilah yang kita duk baca, Minhajul Talibin Imam Nawawi, Minhajul Talibin wa Umdatul Mufti, yang kemudiannya diringkaskan oleh Syekh Zakaria Al-Ansari bagi kita Manhajul Tullab, bagi ceramah Manhajul Tullab. Kemudian disyarahkan pula jadi, bukan disyarahkan, diringkaskan Nahjul Talib. Ni yang saya sebut itu daripada minhaj 5 huruf jadi 4, daripada 4 jadi 3. Makna sama kan? Nahjul dengan mana jalan Talib. Disebut manhaj tu jalan. Setengah tempat ada nahju fulan. Kau jalan, kau ada orang, kau ni haji taib, jalan haji taib kau apa kau? Orang haji taib tu. Hak ni pun sama dengan talibin jadi tulab. Daripada 6 jadi 5 jadi 4. Ini 5 jadi 4 jadi 3. Hak tu pun diringkaskan juga. Jadi masalah ni disebut dalam Syarhus Shaghir, tak disebut dalam Syarhul Kamil. Itu setengah-setengah masalah, tak ada dalam kitab-kitab kecil, tapi ada dalam kitab besar. Itu salah silah kitab. Yang kemudian disaring, sampailah apa ni sekarang ni. Kemudian masalah tadi, masalah apa ni, binatang yang ada dalam, binatang yang masuk dalam air yang kurang daripada 2 kolah ni. Binatang yang jatuh dalam bekas yang ada air kurang daripada 2 kolah, dia tidak menajiskan air tersebut, dimaafkan dengan syarat tidak berubah. Dengan syarat tidak, najis yang jatuh tersebut tidak berubah sifat air tersebut. Kalau sifat air tersebut tu berubah, contohnya banyak sangat binatang yang jatuh, contoh dia letak air bawah kan, apa ni, bawah lampu setengah-setengah tempat kan, banyak apa, kekatu lah. Jadi kekatu ni dia jenis hidup tak lama, dia saat dia hidup kata hidup untuk mati. Dia hidup, dia main-main kat lampu tu betul mati, bakat-bakat duk jatuh dalam air yang dia letak bawah tu sampai berubah dah sifat dia. Waktu tu dia menajiskan air tersebut. Pada ketika tu dia menajiskan air tersebut. Syarat dia tak berubah. Baca dia punya syarah, wa idza kasurat maitatu ma la nafsa lahu sa'ilatun. Dan apabila banyak bangkai serangga, binatang-binatang yang tiada darah baginya yang mengalir, wa ghayyarat, dan mengubah, ghayyarat dhamir kembali pada maitah, dan mengubah bangkai tersebut, ma tu air, ma tu letak atas dia air, masduk ma nya air, wa ghayyarat ma, dan dia mengubah apa, iaitu air yang waqa'at hiya al-maitah tu fi air fil ma, dhamir tu kembali kepada al-ma, kembali kepada ma.
daripada air tu lah, cecair. Wa ghayyarat maitah tu ma waqa'at fihi. Waqa'at tu domain daripada maitah juga. Fihi, fi tu daripada ma. Itu kena pada air. Jadi jika banyak bangkai serangga yang tidak ada darah mengalir tu dan dia mengubah air tersebut, air yang mana bangkai tu serangga tu jatuh dalam tu, bangkai serangga tu jatuh dalam tu, waktu tu najasathu, ai najasat al-maitatu al-ma ataupun al-ma. Baik, soal bagaimana pula kalau masalah binatang yang memang lahir daripada terjadi pada air? Contohnya ada ulat, cuka, masalah memang jadi di situ. Dia nasya'at daripada situ. Dia terjadi di situ. Lepas tu dia mati. Bagaimana pula hukum? Yang ni kalau masalah ni kata syarah, wa idza nasya'at hadhil maitatu minal ma'i'i, apabila terjadi bangkai tersebut daripada cecair. Contohnya apa? Kadu di khallin wa faqihatin, seperti ulat cuka dan ulat buah. Lam tunajjishu qat'an, bangkai tersebut tidak menajiskan air tersebut ataupun cecair tersebut qat'an. Kecuali ada kecuali dia ambil bangkai tadi, lepas tu campak balik. Sak cuka tadi tu ni cuka, lepas tu ada ulat, lama dah jadi sampai berulat. Jadi menajiskan tak cuka tu? Tak menajiskan cuka tu. Dia ambil pakai penapis, pak dia campak balik. Itu waktu tu dia menajiskan. Sebab dia yang bani. Dia kena syarat jatuh sendiri. Syarat jatuh sendiri, bukannya dibalik. Kalau angkat tu jatuh, angkat lalat jatuh balik. Macam mana tu? Tak kira lah angkat pakai tangan ke, angkat pakai ke, angkat-angkat itu pun jatuh balik. Adakah dia menajiskan air tersebut ataupun tidak? Maraikum Imam Bahar Kahar Sudan. Tengok muka dia pun ada jawapan. Itu tak ada masalah, dimaafkan. Ini pendapat yang muktamad dalam mazhab lah. Saya cakap ada pun 3 mazhab lagi. Binatang-binatang yang tak ada darah yang mengalir ni dia bukan najis. Bangkai dia bukan najis. Lepas tu dia kata wa yustafna ma'a ma dzukira huna masail madhkura fi mabsutat sabaqa ba'dhuha fi kitabil taharah. Dia kata diistisnakan daripada apa yang tersebut ni di sini, beberapa masail yang disebut di kitab yang besar-besar lah, yang mana sebahagiannya dah tersebut dah dalam kitab taharah. Dan sebut di sana. Yang masalah bulu, batu adalah yang lain sikit disebut sana. Tak ikan. Tengok dalam disebut wal hayawanu kulluhu tahirun illa al-kalba wal khinzira wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima ma'a hayawanin tahir. Dan kata musannif lagi rahimahullah, wal hayawan, dia kata dan hayawan tu kesemuanya, hayawan ni malah roh, apa yang ada roh, semuanya hukumnya suci kecuali anjing babi dan wama tawallada minhuma, dan apa yang lahir daripada anjing dan babi, au min ahadihima, ataupun lahir daripada salah satu. Ini yang kita kata dia buat dengan binatang yang suci, dapat
anak tu hukum anjing ataupun babi. Ma'a hayawan wa ma'a hayawanin tahir au min ahadihima ma'a hayawanin tahirin. Wa ibaratuhu, dan ibarat musannif rahimahullah, tasduku. Apa maksud tasduku? Ay tashmal, merangkumi, bi taharatid dudil mutawallidi minan najasah wa huwa kadzalik. Jadi dalam perkataan musannif ni, dan hayawan tu setiap kita kata setiap makhluk hidup tu, iaitu apa yang ada roh, kata setiap makhluk hidup, sebab kita ni pun termasuk dalam hayawan. Masuk hayawan ke hayawan yang kita faham ni, masuk hayawan ke binatang. Hayawan ni umum lagi, iaitu malah roh, apa yang ada roh. Dan mudah cakap makhluk hidup. Jadi semua makhluk hidup ni semuanya hukum dia suci kecuali anjing babi. Istisna anjing dengan babi. Okey. Istisna anjing dengan babi. Ini kita boleh buat kaedah satu, kullu hayawanat tahiratun illa al-kalb wal khinzir. Itu tambah satu lagi topik yang kita bagi itu. Ataupun ambil dalam ni pun boleh, wal hayawan kulluhu tahirun illa al-kalba wal khinzir. Jadi bila kita kata yang najis anjing dan babi je, yang lain suci, maka ibarat musannif rahimahullah merangkumi juga bi taharatid dud, sucinya ulat yang jadi daripada najis. Bangkai kalau ada bangkai anjing ataupun bangkai babi ataupun selain daripada anjing dan babi, kan ada kita tengok dalam nama dia ada ulat. Ada lahir ulat kat situ. Jadi dia jadi daripada najis. Apa hukum ulat tu? Ulat tu hukum dia suci tapi bukan najis. Kalau ambil dia, basuh dia, bersih. Ambil, basuh, bersih. Itu maksud dia, wa ibaratuhu tasduku ay tashmalu min taharatad dud al-mutawallidi minan najasati wa huwa kadzalik ay wal amru kadzalik. Kabarnya macam itulah, hukum dia suci. Apa ni ulat yang jadi daripada najis, walaupun daripada najis mughalazah sekalipun, dia hukum dia suci, cuma mutan najis. Ini kena najis sebab dia duduk kat najis. Lepas wal maitatu, kata musannif rahimahullah lagi, wal maitatu kulluha najisatun, dan bangkai kesemuanya najis. Wal maitatu kulluha najisatun, kecuali sepak tiga benda ni. Maknanya kita buang tiga benda ni, illa samaka wal jarada wal adamiyah, kecuali apa ni, ikan, belalang dan juga anak Adam. Tiga ni bangkai dia tak najis. Tiga ni bangkai dia tak najis. Jadi mudah tak al-hayawan ni kita boleh bagikan kepada empat. Al-hayawan kita bagi kepada empat. Ada yang waktu hidup dia suci, waktu mati pun suci. Hidup apa ni, suci ketika hidup, suci ketika mati. Itu yang pertama. Apa dia? Sama jarad dengan manusia. Yang kedua, suci ketika najis ketika hidup, najis ketika mati. Anjing dan babi. Ketika hidup najis, ketika mati pun najis. Yang ketiga, suci ketika hidup, ketika mati najis, bangkai. Apa dia? Binatang-binatang yang tak boleh dimakan. Ni kucing, harimau, gajah. Kan dia apa ni, waktu dia hidup kita pegang dia, suci ke tak suci? Suci. Tapi bila dia mati jadi bangkai. Tiga dah. Maknanya yang pertama suci ketika hidup, suci ketika mati. Yang kedua najis ketika hidup dan najis ketika mati. Yang ketiga suci ketika hidup, najis ketika mati. Dan yang keempat, suci ketika hidup, ketika mati dia tafsir. Ketika mati dia ada tafsir, ada hurat. Kalau disembelih, suci. Kalau tak disembelih, najis. Iaitu binatang-binatang yang boleh dimakan. Contohnya lembu, kambing, unta,
kerbau suci ketika hidup, ketika mati. Kalau disembelih dengan sembelihan syarak, maka hukum dia suci. Tulang-tulang dia semua suci. Kalau tak disembelih dengan sembelihan syarak ataupun tak disembelih langsung, hukum dia bangkai, najis. Kita bagikan kepada 3. Daripada 3 daripada 4. Cuma yang keempat tu ada tafsir dia. Jadi wal maitatu kulluha najisatun illa samaka wal jarada wal adami. Tiga-tiga ni tak najis. Wa fi ba'din nusakhi wa ibnu Adam. Dan pada sebagian nuskah bukan dengan kata adami tapi ibnu Adam, anak Adam. Ai maitata kullin minhuma fa innaha tahirah. Iaitu bangkai tiap-tiap daripada yang tersebut. Semua tu adalah fa innaha tahirah. Semuanya suci. Tak ada apa.